peranan Al-Quran yang seterusnya, iaitu menghidupkan hati. Sebagaimana air menyuburkan, menghidupkan bumi. Al-Quran yuhyil qulub, sebagaimana air menghidupkan bumi. Bumi kering, turun hujan, naik balik. Kita yang duduk di Malaysia ni mungkin tak terasa, sebab hujan sentiasa. Minggu ni saja hujan. Saya mari daripada Kuala Kerai semalam sampai ke sini, hujan sepanjang jalan, walaupun tidak lebat. Tetapi jemaah yang pergi umrah ni bulan 2, bulan 3 ni, dia ambil gambar, siap buat tulis, dah nak kiamat dah kita, sebab bumi Arab kembali menghijau. Sedap juga dia tu. Kata sahabat lu, nanti bulan 6 nanti awak pergi pula umrah, pergi tengok nak kiamat ke tak lagi. Dia pergi pula orang kosong, tak ada dah, kering, kuning semua dah jadi. Dia panggil musim sejuk, turun hujan, cepat naik. Kita pun terasa. Saya kenal kawan-kawan kita orang Melayu yang duduk di Mekah. Lepas hujan 2-3 hari, dia pergi ke Ja'ranah. Ja'ranah ni luar tanah haram dah. Dia pergi ambil ni daun yang tumbuh ni. Kalau orang Kelantan dia panggil pokok maman. Yang orang buat apa ni, buat makan sayur tu. Pergi ambil sana. Maknanya tumbuh benda-benda tu. Demikianlah bila kita kata seorang ulama salaf, nama dia Malik bin Dinar. Tulis kata-kata hebat ni. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Ma zara'al Qur'anu fi qulubikum ya ahlal Qur'an. Apakah Quran telah subur, tumbuh dalam hati kamu, wahai ahlul Quran? Ini soalan dia. Innal Quran rabi'ul mu'min. Al-Quran ini dianggap sebagai musim bunga bagi orang mukmin. Sebagaimana hujan menyuburkan bumi-bumi yang ada. Jadi Quran menyuburkan hati. Al-Quran ini rabi'ul qalbi, sebagaimana air menjadi rabi' kepada bumi. Maka kita boleh lihatlah, cuba kita perhatikan, bila mari bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan, betul-betul rabi', musim bunga bagi orang mukmin dengan Quran. Tengok orang ni baca Quran, orang ni baca Quran. Masjid mana pun tadarus Quran. Pagi ada, masjid kita ni berapa kali tadarus Quran. Pagi ada, malam ada, lepas tarawih ada lagi. Maknanya subur pada waktu itu. Tapi lepas habis Ramadan, kena rumah terbuka, sunyi balik masjid. Sunyi balik. Kadang-kadang kita tengok, kata masjid macamlah ibu-ibu di kampung yang kesunyian setelah ditinggalkan oleh anak-anak balik semula ke tempat kerja masing-masing. Maknanya kita nampak musim tu. Jadi kita hari ini jangan bagi bermusim. Quran itu dalam hati kita. Kita kata sepanjang hayat, biarlah Al-Quran itu jadi apa? Menjadi musim bunga yang sentiasa menyuburkan hati. Tapi bagaimana kita nak jadikan Quran itu musim bunga? Apa yang kita nak jadikan? Dengan cara kita memahami. Ambil kunci-kunci tadabbur yang boleh kita memberi motivasi kepada kita bahawa Al-Quran ini perlu dipahami. Perlu dipahami. Saya tengok tafsir besar-besar orang jual sekarang. Tafsir Qurtubi pun dia terjemah. Tafsir Tabari pun dia terjemah. Kita kata rasa label Tabari itu bukan untuk dibaca public gini. Sebab Al-Imam Ibn Jarir Tabari, dia ambil semua riwayat yang dia terima. Semua riwayat dia terima. Tapi orang dulu bila dia baca, ulama-ulama ni yang bila baca, dia tahu, oh ni rawi ni, pencerita ni bohong. Boleh reject. Kita kalau kita beli semua, macam mana kita nak tapis? Sebab itu kalaulah kita masyarakat biasa, orang awam ni nak beli tafsir, kita kena beli yang sudah bertapis. Macam sekarang ni ada tafsir ringkasan kepada Ibnu Kathir. Elok. Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili contohnya, menarik. Ataupun kita dengar tafsir-tafsir yang telah dikeluarkan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita dalam bidang tafsir yang telah
rakam, boleh juga. Kita tengok dan sambil kita belajar. Baiklah. Maka bila kita sedar Al-Quran itu memberi ilmu kepada kita, maka dia panggil peranan Al-Quran dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan tanda, surah Ali Imran ayat 164. Ali Imran 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Ali Imran 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah Taala telah beri satu nikmat, satu anugerah pada orang mukmin. Apa dia nikmat? Allah Taala bangkitkan rasul min anfusihim, dari kalangan kita, dari kalangan manusia. Bagaimana kalau rasul kita ni malaikat Allah? Malaikat dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Macam mana kita nak ikut dia? Tak mungkin, nak boleh. Jadi mari rasul dari keturunan kita. Masa tu Arab sama Arab, bahasa yang dipahami, tak payah terjemah, tidak perlu kepada huraian. Apa kerja rasul? Yatlu alaihim ayati, dia baca Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa manusia. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar kepada mereka Al-Quran dengan sunnah, hikmah, walaupun mereka sebelum daripada itu sesat, pokok jahiliah. Maka di sini kita dapat faham bahawa kerja peranan Nabi ataupun Al-Quran itu sendiri membersihkan jiwa manusia dan membaik pulih manusia melalui dua cara. Tuan-tuan dan puan, tanda cara yang pertama, al-ilmu wat ta'lim, dengan cara ilmu, pendidikan. Al-fikru, dengan cara berfikir, wan nazar, kita kena tengok. Yang ni teori. Ilmu, belajar, fikir, lihat, kita fikir apa yang patut kita buat. Itu dalam Quran banyak sekali mengajar kepada kita. Fasiru fil ardi fanzuru, berjalan di muka bumi, kamu tengok. Jalan di muka bumi, tengok. Kita hari ni berjalan di muka bumi, tengok. Selfie, ambil gambar, tapi tadabbur, fikir kepada kesan benda tu mungkin tidak banyak. Yang dia tahu je sekadar ambil gambar, sekadar kita boleh apa ni, boleh tengok je. Yang kedua, ni cara pendidikan Al-Quran yang kedua, al-amal, at-tarbiyah wat tadrib, beramal, bersihkan jiwa, latihan diri kepada mengabdikan diri kepada Allah. Ataupun setengah ulama dia panggil riyadah. Riyadah maknanya latih diri, macam kita latih diri jadi ahli sukan. Pagi-pagi berlari, melompat, macam-macam. Mana kita juga mesti ada latihan diri, bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia panggil yang paling besar sekali. Para ulama pengkaji, ulama tadabbur, dia kata, bagaimana kita nak ubah manusia paling cepat? Bagaimana nak ubah manusia yang paling cepat? Ajar, didik, kona sana, pusing sini, lambat. Dia kata, alaika bitaghyiri mu'taqadatihi wa afkari. Paling cepat manusia ni berubah kalau kita boleh ubah dia punya pegangan. Ubah. Kita nampak zaman Nabi SAW, Sayyidina Umar lah contoh yang paling dekat, yang orang yang paling hebat, yang dikenali, Sayyidina Umar. Umar ni orang yang kuat. Kalau bahasa Kelantan dia panggil gedebek. Gedebek ni bukan orang jahat, mana orang digeruni, ditakuti oleh orang dan sebagainya. Tapi bila dia bertukar jadi Islam, Masya Allah, berubah watak. Daripada watak yang orang takut dengan dia dulu, sekarang ni Umar sudah bertukar. Memang orang takut pun lagi, tapi sudah jadi ahli ibadat, ahli, orang yang banyak menangis, orang yang banyak bermunajat. Itu perubahan yang sangat nyata. Maknanya perubahan Khalid bin Walid, panglima Quraisy
berapa kali dia berlawan nak menghancurkan Islam. Khalid. Sehingga kan waktu Nabi nak pergi umrah yang pertama, tahun yang ke-6 Hijrah, Khalid masih lagi dalam penglima Quraisy, menyekat Nabi tak bagi masuk Mekah. Tapi selepas daripada perjanjian Hudaibiyah baru dia masuk Islam. Setahun lepas pada tu, tahun yang ke-8 Nabi nak ambil Mekah, Khalid duduk di penglima Islam. Ajaib, wallah. Dalam masa setahun lebih, dia yang menyekat Nabi masuk Mekah. Tahun yang ke-8 Khalid yang membawa bendera untuk Islam masuk Mekah. Itu dia panggil taghyir mu'taqadat. Yang paling cepat sekali berubah manusia ni apabila kita boleh ubah dia punya pegangan. Sebab itulah dakwah kepada Quran, ajak manusia memahami Al-Quran ni cukup besar. Banyak kita tulis buku-buku yang ditulis sekarang ni, Kaifa Aslama Haula. Cuba tuan-tuan cari tajuk buku bagaimana mereka masuk Islam. Bagaimana mereka masuk Islam.